Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Syahira Wan Nur Rashikin binti Jasri, nombor metrik D183111034. Okey, hari ini kita masuk kepada bab pengenalan. Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkahwinan yang sah. Jika sepasang lelaki dan perempuan bersekedudukan lama ataupun sekejap, kemudian mengandung, maka anak yang dikandung itu dianggap anak yang tidak sah taraf, walaupun anak itu lahir dalam perkahwinan yang sah. Lepas tu, jika anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan ia mahu berkahwin di kemudian hari, maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga dengan anak angkat. Jika anak angkat itu lahir daripada anak yang tidak sah taraf, maka walinya adalah wali hakim kerana anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Zaitun Najwa binti Nazmi, nombor metrik D183111015. Okey, seterusnya saya akan menceritakan definisi anak tak setaraf. Okey. Anak tak setaraf adalah yang lahir daripada ibu yang tidak mempunyai sebarang ikatan perkahwinan dan dengan lelaki yang menyetubuhinya dan bukan anak daripada hubungan perkelaminan salah sangka. Maksudnya kat sini kerana mereka berzina ataupun perempuan tu kena rogol, dan bila perempuan tu lahir jadilah anak luar nikah ataupun anak yang tak setaraf, anak tak sah taraf. Okey, lepas tu dalam kebanyakan enakmen undang-undang keluarga Islam negeri-negeri Malaysia, anak tak setaraf diiktiraf sebagai seorang anak yang dilahirkan di luar nikah, iaitu sama ada berpunya daripada perbuatan zina ataupun dirogol atau melalui cara saintifik bertentangan dengan hukum syarak. Maknanya kat sini negara-negara Malaysia, kalau seseorang anak yang keluar daripada perut ibunya tanpa ada ikatan yang sah ataupun ataupun orang dipanggil rogol, jadi dia dipanggil sebagai anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf juga bukan anak daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan atau anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah daripada tarikh akad nikah. Kiranya anak luar nikah ni ataupun anak tak sah taraf akan keluar lebih awal daripada kita akad nikah. Contoh kita nak akad nikah, dia akan keluar lebih awal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana binti Zur Azlinda, memegang nombor kad metrik D183114889. Okay, hari ini saya akan menerangkan mengenai faktor berlakunya anak tidak sah taraf. Okay, faktor yang pertama adalah pengamal perlakuan berisiko. Golongan remaja yang suka melakukan aktiviti perlakuan berisiko seperti merokok, meminum arak, menonton video lucah dan penyalahgunaan dadah merupakan sebahagian punca kepada aktiviti seks luar nikah. Aktiviti yang tidak sihat itu biasanya dilakukan secara kumpulan dan mereka terdiri daripada kumpulan yang menolak sistem peraturan baik, peraturan sekolah, peraturan masyarakat dan negara. Melalui aktiviti perkumpulan dan melibatkan percampuran lelaki dan perempuan secara bebas, menjadikan kecenderungan melakukan hubungan seks berlaku dan akhirnya menyebabkan kelahiran anak luar nikah terjadi. Yang kedua, kemiskinan. Kenaikan kos sara hidup yang tinggi menjadi pencetus kepada pasangan keluarga untuk bekerja. Wang diperlukan untuk pembiayaan keperluan asas seperti sewa rumah, sewa kenderaan, kos kesihatan, kos pendidikan, makanan dan lain-lain. Bagi mencari rezeki tersebut, pengorbanan dari segi masa bersama anak-anak terpaksa dilakukan. Anak-anak yang semakin meningkat remaja pula mempunyai banyak masa selepas pulang ke sekolah. Kesepian diri di rumah digunakan untuk bersama rakan-rakan membuat aktiviti kumpulan masing-masing. Pada masa ketika inilah, jika anak-anak tersilap memilih rakan,
Aktiviti yang bersifat antisosial akan berlaku. Dan yang terakhir, tidak mengamalkan seks selamat. Kelahiran anak luar nikah berlaku kerana pasangan lelaki tidak mempunyai pengetahuan untuk mengamalkan seks selamat. Penggunaan kondom adalah salah satu cara untuk mengelakkan kehamilan. Ini bukan sahaja dapat mengelakkan kehamilan, malah boleh mencegah diri daripada mendapat penyakit kelamin atau penyakit AIDS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alisha Syarmi binti Khairul Azaman, bernombor metrik di 183111000. Okey, sekarang saya akan bincangkan pasal cara penyelesaian untuk anak tak sataraf ni. Macam mana nak bendung diorang. Okey, first, bapa sebagai pemimpin keluarga perlulah ambil peranan dalam memberi didikan agama yang sempurna dalam sebuah institusi keluarga. Hal ini kerana kebanyakan isu anak tak sah taraf ni berpunca daripada kepincangan institusi kekeluargaan. Oleh itu, pendidikan agama ni mesti diterapkan di dalam sesebuah keluarga untuk membendung daripada berlakunya anak tak sah taraf ni. Kedua, masyarakat tak boleh melabelkan anak tak sah taraf ini kerana anak tak sah taraf ni merupakan mangsa. Mereka tak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang membuat tu. Okey. Oleh itu, masyarakat ni perlulah memberi sokongan kepada anak tak sah taraf ini dengan tidak menghina dan tak melabelkan mereka dengan perkara-perkara yang negatif, kerana itu mampu mempengaruhi emosi mereka. Menurut Prof. Dr. Suradi Salim, iaitu pensyarah Kaunseling Universiti Malaya, beliau telah mengatakan bahawa sikap masyarakat yang memandang serong anak tak sah taraf ini boleh memberi kesan negatif kepada anak-anak tersebut, seperti mereka akan merasakan diri mereka ini tak setaraf dengan orang lain. Okey. Hal ini juga akan membuat mereka melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan. Seterusnya, sekolah merupakan tempat-tempat anak belajar, perlu menerapkan nilai-nilai yang baik. Guru di sesebuah sekolah memainkan peranan dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak didik. Oleh itu, setiap sekolah perlulah sentiasa mengingatkan para pelajar mereka supaya tidak melakukan perkara-perkara yang negatif yang boleh menyumbang kepada anak tak sah taraf, berlakunya anak tak sah taraf ni. Okey. Imam Ghazali pernah berkata, umur terbaik untuk mendidik anak-anak ialah antara umur mumayyiz dan baligh, kerana pada masa ini ibu bapa wajib untuk mengajar anak-anak mereka tentang istinja, sebab pada umur tersebut anak-anak ni dah mula berfikir tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya mereka fikirkan. So di situ ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai yang baik dan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang sumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung implikasi anak tak sah taraf dari sudut syarak. Okey, sebenarnya anak tak sah taraf ni tidak berdosa dan tidak bersalah. Yang berdosa dan bersalah tu adalah perbuatan ibu bapa anak tak sah taraf itu. Jadi yang menanggung kesan ataupun implikasinya adalah anak tak sah taraf ini. Okey, kita tengok. Yang pertama, nasab dan penamaan. Anak tak sah taraf dinasabkan pada ibunya. Jika perempuan berzina itu Islam, maka anak dibinkan dan dibintikan Abdullah. Maksudnya anak tu akan dibinkan dengan Abdullah, ataupun anak itu akan dibinkan dengan nama-nama Allah seperti dalam Asma'ul Husna. Okey, yang kedua pula, nafkah. Nafkah dan saraan hidup anak tak sah taraf adalah dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa ibunya dan saudara maranya sebelah ibunya sahaja. Jadi nafkah daripada segi kewangan apa semua ibu bapa lah kena tanggung, ataupun adik-beradik mak dah ibunya. Okey, kita teruskan. Pusaka. Anak tak sah taraf tidak terputus hubungan dengan ibunya.
dan kedua-duanya boleh mewarisi antara satu sama lain jika ibunya meninggal dunia. Dia boleh mewarisi harta ibu dan begitu juga sebaliknya. Jadi setelah ibu dah meninggal, jadi si anak ni ada hak untuk mewarisi harta pusakanya lah, harta peninggalan daripada mak dia. Okey, yang keempat, perwalian. Hak perwaliannya terserah pada ibu. Jika anak perempuan, maka perkahwinannya ia dipegang oleh wali hakim kerana kedudukannya sebagai seorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki. Okey, jadi ayah si anak tak sah taraf ni, dia tak boleh jadi wali. Jadi jika anak tu dia nak menikah, dia perlukan wali hakim. Okay, next. Perkahwinan anak tak sah taraf adalah sah di sisi syarak. Sebab apa? Perkahwinan anak tak sah taraf ni sah sebab dia insan yang biasa dan dia tak bersalah pun pada asalnya. So tak ada masalah kalau nak kahwin. Okay, yang seterusnya, penjagaan. Dipertanggungjawabkan pada ibu atau saudara mara sebelah ibu. Ini kerana tidak ada bukti untuk mensabitkan siapa sebenarnya lelaki yang terlibat dalam perbuatan terkutuk itu. Jadi ini sama juga dengan nafkah tadi. Penjagaan dan nafkah ni ibu dia yang kena tanggung lah. Sebab yalah, kalau kata lelaki yang berzina tu, kalau kita tak rapat dia confirm lari. Jadi kita tak tahu lah dia pergi mana. Confirm dia takkan tanggungjawabnya. Kalau yang tanggungjawab pun itu cerita lain. Okey, seterusnya, hubungan mahram. Hubungan anak tak sah taraf dengan ahli keluarga sebelah ibu adalah hubungan kekeluargaan yang satu, tapi tidak diperluaskan pada keluarga bapa yang tidak sah itu. Jadi itulah, bapa dia ni kalau nak sentuh anak dia, contoh anak dia perempuan, so tak boleh. Sebab ada hubungan mahram di situ. Okay, seterusnya, kematian. Kematian anak tak sah taraf yang belum baligh adalah menurut agama ibunya. Sekiranya yang menyetubuhi ibu tersebut adalah lelaki Islam dan ibu bukan Islam, ia tidak boleh diuruskan mengikut hukum Islam. Jadi kat sini, jika anak tu meninggal, dia kena kebumikan ikut mak dia. Kalau mak dia agama Islam, jadi dia kena diuruskan secara agama Islam lah. Jadi kalau bukan mak dia bukan agama Islam, dia kena menguruskan, dia tak boleh menguruskan dengan cara Islam lah kematian tu. Okey, setakat itu je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aiman Husaini bin Yusri. Nombor metrik di 183111184. Baik, seterusnya kita pergi kepada slide hukum pensabitan nasab anak tak sah. Hukum wanita mensabitkan anak kepada bukan bapanya yang hakiki adalah haram. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, ayyuma amra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallah min syai'i walan yudkhilaha Allahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladah wa huwa yanzuru ilayhi ahtajaballahu minhu wa fadalaha ala ru'usil awwalin wal akhirin. Maksudnya berbunyi, mana-mana perempuan yang memasukkan kepada satu kaum sedangkan ia bukan daripada mereka, maka tiadalah daripada Allah sesuatu pun, dan Allah pasti tidak
memasukkannya perempuan tersebut ke syurga. Mana-mana lelaki yang mengingkari anaknya sedangkan ia mengetahui hakikatnya, maka Allah akan menghijabkannya daripadanya dan menghinanya di khalayak mereka yang terdahulu hingga akhirnya. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Selain itu, Islam juga mengharamkan anak angkat dibinkan atau dibintikan kepada bapa angkat. Hal ini bermula daripada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika baginda mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat dan berbinkan dengan nama baginda, sehingga turunnya nas ilahi, iaitu ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzakhiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dzalikum qaulukum biafwahikum wallahu yaqul haqq wa huwa yahdi sabila ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahu fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Bermaksud, diperintahkan dengan yang demikian kerana Allah tidak sesekali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya, dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zahirkan itu sebagai ibu kamu, dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan ingatlah, Allah menerangkan yang benar dan Dia yang benar, dan Ia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Taala. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu. Surah Al-Ahzab ayat 4 hingga 5. Baik. Seterusnya kita pergi kepada slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan dalam mengenai anak tak sah taraf ini. Pertama, kita boleh Undang-Undang Keluarga Islam ataupun UUKI digubal kerana demi memelihara nasab keturunan umat Islam. Maksudnya UUKI ataupun Undang-Undang Keluarga Islam ini ditubuhkan demi menjaga nasab keturunan agama Islam. Jadi bertujuan untuk menjaga nasab keturunan agama Islam. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan yang kedua, yakni perbalahan atau pertikaian mengenai kesahtarafan anak boleh diselesaikan melalui mahkamah syariah. Maksudnya
mahkamah syariah boleh menyelesaikan segala permasalahan, perbalahan ataupun pertikaian mengenai anak tak sah taraf ini. Adalah dia punya cara, dia punya prosedur dia. Jadi kiranya mahkamah syariah bolehlah menyelesaikan masalah tersebut. Kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu ibu bapa tidak sepatutnya menyembunyikan kesahtarafan anak kerana ia akan mengelirukan ramai pihak di kemudian hari. Okey, ini bermaksud selaku ataupun sebagai ibu bapa, sebagai ibu bapa anak tak sah taraf ini, sewajarnya kita tidak menyembunyikan identiti anak kerana ia akan menjadi permasalahan di hari akan datang. Jadi hendaklah ibu bapa kepada anak tak sah taraf ini menceritakan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini di masa akan datang. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Baik. Kesimpulan yang pertama boleh kita simpulkan ialah UUKI ataupun Undang-Undang Keluarga Islam digubal demi memelihara nasab keturunan umat Islam. Okey, maksudnya undang-undang keluarga dalam Islam ni dicipta ataupun diadakan untuk memelihara nasab keturunan umat Islam. Maksudnya kerajaan mengadakan undang-undang keluarga ini untuk menjaga. Kalau tak ada benda ni, maksudnya ibarat nasab keturunan agama Islam ni tak dipelihara. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan yang kedua, yakni perbalahan atau pertikaian mengenai kesahtarafan anak boleh diselesaikan melalui mahkamah syariah. Maksudnya segala pertikaian ataupun perbalahan boleh diselesaikan di mahkamah. Maksudnya adalah penyelesaian di mahkamah. Dia punya SOP ataupun dia punya prosedur dia. Itu. Okey, kita pergi kepada kesimpulan yang ketiga. Ibu bapa tidak sepatutnya ataupun tidak sewajarnya menyembunyikan kesahtarafan anak kerana ianya akan mengelirukan ramai pihak di kemudian hari. Maksudnya ibu kepada anak tak sah taraf ini tidak sewajarnya ataupun tidak seharusnya menyembunyikan kesahtarafan anak kerana akan menyebabkan kekeliruan di masa hadapan. Jadi sebagai ibu bapa, kita sewajarnya memberitahu kepada pihak-pihak yang berwajib supaya tidak mengelirukan ramai pihak di kemudian hari. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.